Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam PGT 434 dengan tajuknya aplikasi teori behaviorism dalam pengurusan disiplin. Baiklah, kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli kumpulan, iaitu yang pertama Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Syahudi, yang kedua Muhammad Al-Fatih bin Rohizan, Muhammad Amirul Ikhwan bin Muhammad Pohzi, Muhammad Ashraf bin Sabudin, Muhammad Hafiz Ramadan bin Muhammad Nasir, dan yang terakhir Muhammad Firdaus bin Muhammad Sani. Baiklah, sebelum kita bergerak dengan lebih lanjut, marilah kita mengenal terlebih dahulu apakah itu teori behaviorism. Teori ini menekankan pada perubahan tingkah laku yang didasari oleh prinsip stimulus dan respon. Jadi, dalam teori ini terdapat dua orang tokoh yang sangat popular dengan teori mereka tersendiri, iaitu teori pelaziman klasik Watson dan juga teori pelaziman operan Skinner. Baiklah, yang pertama teori Watson. Menurut beliau, tingkah laku manusia merupakan sesuatu refleks terlazim. Menurut beliau juga, gerakan refleks ini mudah berlaku secara semula jadi dan tidak perlu dipelajari sebenarnya. Terdapat 3 jenis emosi menurut beliau, iaitu takut, marah dan kasih sayang. Jadi, tingkah laku positif boleh dirangsang menggunakan latihan berulang kali dengan menggunakan rangsangan yang memotivasikan murid. Yang kedua iaitu teori pelaziman operan Skinner. Teori ini berasaskan prinsip peneguhan yang menjurus kepada elemen-elemen luaran untuk mempengaruhi tingkah laku murid. Elemen luaran yang dimaksudkan ini merupakan peneguhan yang menjadi rangsangan untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini. Jadi terdapat 2 jenis peneguhan, iaitu yang pertama peneguhan positif. Yang ini berlaku apabila diberi rangsangan seperti pelajar diberikan hadiah, diberikan pujian dan lain-lain. Dan yang kedua iaitu peneguhan negatif, iaitu tindakan yang diambil untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini. Seterusnya kita lihat pula kepada perbandingan antara teori Skinner dan juga teori Watson. Bagi teori Skinner, Skinner memperkenalkan teori yang berlaku secara semula jadi, iaitu melalui bidang pendidikan formal, di mana guru itu sendiri yang akan mencipta corak optimum bagi rangsangan dan juga gerak balas. Jika dibandingkan dengan Watson, teori Watson ini dilakukan melalui kaedah demonstrasi untuk melihat bagaimana pelaziman itu boleh mencetuskan tindak balas biologi yang menurun ataupun diwarisi secara genetik. Bagi perbandingan yang kedua, iaitu teori Skinner ini memahami tingkah laku dengan melihat punca berlakunya sesuatu tindakan dan juga akibat. Jika dibandingkan dengan teori Watson, teori Watson ini akan mempengaruhi tingkah laku pelajar dengan mengadakan rangsangan yang dapat menghasilkan tindak balas yang positif. Yang ketiga iaitu teori Skinner ini mempunyai 2 peneguhan, iaitu peneguhan positif dan juga peneguhan negatif, di mana setiap tingkah laku yang baik ataupun tingkah laku yang positif akan diberikan ganjaran, manakala tingkah laku yang tidak baik ataupun tingkah laku yang buruk akan diberikan hukuman. Bagi teori Watson pula, tingkah laku pelajar dipengaruhi oleh hukuman dalam jangka masa yang panjang yang menyebabkan seseorang itu mengalami trauma untuk mengulangi kesalahan yang sama. Akhir sekali, teori Skinner ini menggunakan teori pelaziman, iaitu 2 teori pelaziman, iaitu teori pelaziman operan dan juga teori pelaziman klasik dalam kajiannya. Manakala teori Watson pula menggunakan hanya 1 teori sahaja, iaitu teori pelaziman klasik dalam kajiannya. Bagaimana teori ini mampu membantu guru menguruskan disiplin dengan baik di sekolah? Guru boleh mempengaruhi disiplin murid dengan menentukan pelbagai jenis rangsangan dalam persekitarannya. Peneguhan positif yang diberikan dalam teori ini akan menyebabkan individu mengulangi semula tingkah laku tersebut kerana menerima peneguhan yang sesuai. Peneguhan negatif pula akan menyebabkan individu tidak mengulangi perbuatan atau kesilahan yang tidak menyenangkan untuk mengelakkan dirinya daripada menerima dendaan. Kita mengetahui teori pelaziman klasik yang diperkenalkan oleh Watson, di mana teori ini adalah satu bentuk rangsangan yang berterusan
boleh mengubah tindakan atau respon seseorang. Perkara ini boleh kita aplikasikan di dalam situasi di sekolah. Contohnya, sekiranya murid atau pelajar itu datang lewat ke sekolah, kita boleh memberi hukuman dengan perlu berdiri di hadapan perhimpunan pada setiap pagi. Dan perkara ini jika dibuat secara berterusan, maka ia akan menimbulkan satu kesedaran dan rangsangan dan maklum balas bahawa jika pelajar itu datang lambat, dia perlu berdiri di hadapan perhimpunan, dan mereka sebagai pelajar akan sedar. Mereka akan berasa malu dan tidak akan datang lewat ke sekolah. Jadi ia telah mengubah daripada murid yang tidak berdisiplin kepada murid yang lebih berdisiplin. Hal ini juga boleh kita kaitkan dengan teori pelaziman operan yang diperkenalkan oleh B.F. Skinner, yang mana kita boleh sentuh sedikit mengenai peneguhan negatif, yang mana daripada seorang yang tidak berdisiplin kepada seorang yang lebih berdisiplin dengan menggunakan rangsangan-rangsangan yang tertentu. Dan kita boleh tengok hukuman itu sendiri adalah perkara yang juga dijelaskan oleh B.F. Skinner. Terusnya di bahagian kesimpulan, yang pertama, sebagai seorang guru kita perlu menganalisa terlebih dahulu tingkah laku murid dan perkara yang menyebabkan murid tersebut bertindak sedemikian, seperti melanggar peraturan sekolah. Yang kedua, guru perlu membuat pelan modifikasi tingkah laku atau memikirkan cara yang sesuai bagi menangani murid yang bermasalah. Dan yang terakhir, guru perlu mengenal pasti peraturan, penubuhan dan kesan yang bakal diterima sekiranya mengambil tindakan terhadap murid tersebut. Sekian pembentangan pada hari ini. Terima kasih.